Selamat pagi murid-murid, bertemu kita kembali dalam pendidikan sains sosial dan alam sekitar ya, program pendidikan khas integrasi tahun 4. Tajuk kita pada hari ini adalah tajuk yang ke-8 iaitu bencana alam. Standard kandungan kita pada hari ini adalah 8.1 kejadian alam sekitar ya, kejadian banjir dan tanah runtuh. Ya, murid-murid. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 8.1.4 iaitu menjelaskan langkah-langkah keselamatan diri semasa berlakunya banjir dan tanah runtuh. Ya, murid-murid, ini adalah sambungan daripada minggu lepas. Ya, minggu lepas cikgu sudah buat 8.1.2. Ya, jika murid-murid terlepas, murid-murid boleh ikuti video cikgu yang cikgu hantar minggu lepas. Cikgu akan kongsikan juga ya murid-murid. Kemudian standard pembelajaran yang seterusnya 8.1.5 iaitu menyatakan cara-cara mengatasi kejadian banjir dan tanah runtuh. Jadi standard pembelajaran kita ada 2 ya murid-murid. 1, murid-murid kena jelaskan langkah-langkah keselamatan diri apabila berlaku banjir dan tanah runtuh. Dan kedua, cara-cara mengatasi kejadian banjir dan tanah runtuh. Ya, murid-murid. Seterusnya, objektif kita pada hari ini adalah murid dapat menjelaskan langkah-langkah keselamatan diri semasa berlakunya banjir dan tanah runtuh. Ya. Dan yang kedua, murid-murid dapat menyatakan cara-cara mengatasi kejadian banjir dan tanah runtuh. Apa yang kita boleh buat ya? Apa yang kita boleh bantu untuk mengatasi kejadian banjir dan tanah runtuh. Ya, murid-murid. Seterusnya, kriteria kejayaan sama ya murid-murid. Apa yang murid-murid dapat laksanakan pada akhir pembelajaran hari ini. Ya, murid-murid boleh sebut bersama-sama cikgu ya murid-murid. Saya dapat menjelaskan langkah-langkah keselamatan diri semasa berlakunya banjir dan tanah runtuh. Menyatakan yang kedua ya, saya dapat menyatakan cara-cara mengatasi kejadian banjir dan tanah runtuh. Seterusnya, ini adalah di SKP kamu ya, kurikulum standard pembelajarannya. Ni kejadian banjir dan tanah runtuh. Ya, minggu lepas cikgu sudah buat menyatakan kejadian banjir dan tanah runtuh
menerangkan punca kejadian banjir dan tanah runtuh, dan kita sudah menghuraikan kesan kejadian banjir dan tanah runtuh. Jadi minggu ini kita akan buat yang ini, menjelaskan langkah-langkah keselamatan diri semasa berlakunya banjir dan tanah runtuh. Kemudian kita akan menyatakan cara mengatasi kejadian banjir dan tanah runtuh. Ya, murid-murid. Lihat di sini. Ya, ini daripada buku teks kamu ya. Buku teks digital yang cikgu ambil ya. Ini adalah yang berikut ialah langkah keselamatan semasa berlaku banjir dan tanah runtuh yang perlu kita patuhi. Ya, yang perlu kita ikut langkah-langkah keselamatan diri. Boleh dipecahkan kepada dua, iaitu tidak boleh dilakukan. Ya, yang murid-murid tidak boleh lakukan, yang bertanda merah dan perlu dilakukan. Ya, yang bertanda biru di sini. Ya, ini yang perlu murid-murid lakukan. Kita akan ikut lebih lanjut ya, murid-murid. Ini dia perkara yang tidak boleh dilakukan. Ya, murid-murid jangan lakukan perkara ini. Jangan bermain air banjir. Murid-murid tak boleh ya bermain air banjir. Mengapa tak boleh bermain air banjir, murid-murid? Murid-murid, cikgu yakin murid-murid dapat menjawab ya. Murid-murid tak boleh bermain air banjir sebab jika air banjir itu sangat deras ya, murid-murid boleh hanyut. Ya, dan satu lagi ada banyak benda asing ya, kadang-kadang ada cermin, ada benda-benda lain yang mungkin boleh mencederakan murid-murid jika murid-murid berada di dalam bermain ya, atau berada di dalam air banjir ya, berjalan ke ya, jika boleh elakkan ya murid-murid. Seterusnya, yang kedua yang tak boleh murid-murid lakukan adalah jangan melalui kawasan ditimpa bencana. Ya, kita tak boleh lalu kawasan tersebut. Tak boleh bermain apalagi melalui kawasan tersebut, berjalan ke, berlari ke, tak boleh ya. Kawasan tanah runtuh atau banjir, kita jangan lalu kawasan tersebut. Jika boleh, kita elakkan kawasan tersebut, kita lalu ikut jalan lain. Ya. Dan yang ketiga, jangan menyentuh suis atau kabel elektrik. Kenapa ya murid-murid? Kenapa kita tak boleh sentuh suis atau kabel elektrik? Kerana ini pun cikgu yakin murid-murid boleh sebut ya, boleh nyatakan kenapa. Ya, kita tidak boleh sentuh suis atau kabel elektrik sewaktu hujan, banjir, ya, banjir kilat ya, atau tanah runtuh kerana kemungkinan besar kita akan terkena renjatan elektrik ya, electric shock ya, kemungkinan besar
Ya, mungkin wire di dalamnya ada terputus, terkena air. Ya, jadi elakkan menyentuh suis atau kabel elektrik. Seterusnya, murid-murid, perkara yang perlu murid-murid lakukan. Ya, perkara yang perlu dilakukan. Yang pertama, pindah segera ke tempat yang selamat. Jika rumah murid telah dinaiki air, jangan tunggu. Terus cuba pindah, ya, pindah ke tempat yang lebih selamat. Ya, ini akan dinasihati oleh ibu bapa, mungkin pihak berkuasa, ya, akan minta kita pergi ke tempat yang lebih selamat. Kadang-kadang mereka sendiri akan tentukan ke mana kita harus pergi. Ya, mereka akan sediakan tempat. Seterusnya, yang penting, hubungi pihak berkuasa. Jika tempat kita telah dinaiki air, kita perlu menghubungi pihak berkuasa. Ya, murid-murid. Ini penting, ya, kita hubungi pihak berkuasa. Kadang-kadang mereka belum tidak mengetahui perkara tersebut, kita hubungi mereka, ya, telefon, ya, beritahu perkara ini telah berlaku, ya. Kemudian yang ketiga, murid-murid perlu mendengar nasihat ibu dan bapa. Ya, murid-murid, apa yang ibu bapa suruh murid-murid lakukan, segera lakukan. Mungkin ibu bapa minta tolong murid-murid pergi ambil benda-benda penting, ya, dokumen-dokumen penting. Murid-murid boleh bantu mereka ambil untuk pindah, kan? Jadi mungkin ibu bapa nasihat jangan keluar, jangan bermain air. Murid-murid perlu dengar nasihat ibu dan bapa. Ya, murid-murid. Ini dari buku teks kamu. Cara-cara mengatasi banjir dan tanah runtuh. Ya, murid-murid. Ini kita boleh mengatasi masalah banjir dan tanah runtuh melalui cara-cara yang berikut. Ya, kita lihat, ya, murid-murid. Okey, jika kejadian banjir, kita perlu membersihkan persekitaran sungai supaya aliran air tidak terganggu. Ya, minggu lepas cikgu ada nyatakan jika sungai tersumbat, air tidak dapat mengalir, air akan keluar, ya, melimpah keluar, menyebabkan berlakunya banjir. Ya, untuk mengelakkannya, kita perlu bersihkan persekitaran sungai, jangan buang sampah, ya, sampah yang akan menyumbatkan aliran air, ya, murid-murid. Jadi kita tanggungjawab kita jangan buang sampah. Jika kita nampak, ya, orang cuba membuang sampah, kita menegur. Ya, menegur dengan cara yang baik. Ya, tak boleh beritahu kawan-kawan, tak boleh buang sampah ke dalam longkang. Sebab air longkang akan mengalir ke sungai. Ya, murid-murid. Dan seterusnya, ini yang akan menyebabkan berlakunya kejadian banjir. Ya, kadang-kadang benda-benda kecil ini
sangat bila kita membuatnya sangat menjadi makna yang besar ya murid-murid. Jadi kita boleh bergotong royong membersihkan persekitaran sungai supaya aliran air tidak terganggu. Ya murid-murid. Seterusnya untuk kejadian tanah runtuh, kita perlu menanam semula pokok di lereng bukit. Ya, minggu lepas cikgu ada nyatakan juga jika di bukit ada pokok ya, pokok yang akar mencengkam tanah dengan kuat, kejadian tanah runtuh tidak akan berlaku ya, sebab akar-akar dari pokok akan memegang tanah dengan kukuh. Jika tidak ada pokok, maksudnya tanah itu mudah ya, jika hujan lebat, mudah menggelungsur ke bawah. Ya murid-murid, jadi perlu menanam semula pokok di lereng-lereng bukit. Ya murid-murid, ini perlu dilakukan. Ya, kita boleh membantu alam sekitar. Ya murid-murid. Ini fakta yang perlu murid-murid ingat ya. Cikgu sudah ajar. Ini sahaja yang perlu murid-murid ingat. Iaitu 3 perkara yang tidak boleh dilakukan semasa berlakunya bencana alam. Iaitu tidak boleh bermain banjir, jangan melalui kawasan ditimpa bencana, ya, tanah runtuh ataupun banjir. Kemudian jangan menyentuh suis atau kabel elektrik. Ya, murid-murid. Seterusnya, pindah segera ke tempat yang lebih selamat. Ini adalah 3 perkara yang perlu dilakukan ya murid-murid. Perlu pindah segera ke tempat yang lebih selamat. Hubungi pihak berkuasa. Kemudian mesti mendengar nasihat ibu dan bapa. Seterusnya, saya ingat ya cara mengatasi. Ya, ada 2 cara cikgu berikan tadi. Ya, satu untuk banjir dan satu lagi untuk tanah runtuh. Untuk banjir, membersihkan persekitaran sungai supaya aliran air tidak terganggu. Manakala untuk tanah runtuh, menanam pokok di lereng bukit. Ya, murid-murid, ini saja perkara-perkara yang perlu murid-murid ingati. Ya, murid-murid. Seterusnya, tugasan. Ya. Cikgu nak murid-murid berada di rumah cuba hasilkan ya 1 buku skrap mengenai banjir dan tanah runtuh. Ya, jika murid-murid tonton video cikgu yang lepas, ada banyak gambar-gambar cikgu kongsikan. Ada juga video ya untuk kefahaman murid-murid. Jadi, murid-murid tahu apa itu banjir dan tanah runtuh. Ya, jadi murid-murid boleh buat. Ya, murid-murid perlu masukkan punca-punca berlakunya banjir dan tanah runtuh, kesan-kesan
banjir dan tanah runtuh, ya, yang kita buat minggu lepas. Apa yang akan berlaku jika berlaku kejadian tak banjir dan tanah runtuh? Apa kesannya kepada kita? Ya, ekonomi terjejas, ya, aktiviti harian kita terjejas, ya, cikgu ada beritahu, ya, semua itu murid-murid boleh masukkan dalam buku scrap. Kemudian langkah-langkah keselamatan, ya, yang kita baru belajar sebentar tadi, perkara-perkara yang perlu murid-murid lakukan dan perkara-perkara yang perlu dielakkan, yang tidak boleh buat, ya, murid-murid. Kemudian cara mengatasi. Jadi murid-murid hasilkan satu buku scrap mengenai semua perkara ini, ya, dan selepas selesai murid-murid boleh hantarkan kepada cikgu, ya, murid-murid. Kemudian selain daripada itu, tugasan murid-murid yang seterusnya, cikgu ada sediakan satu soalan kuis Google Form yang ada 10 soalan, ya, murid-murid. Satu kuis Google Form tapi ada 10 soalan. Ya, murid-murid boleh buat. Ya, sila jawab, ya, murid-murid. Kemudian jawab soalan lembaran kerja yang cikgu akan kongsikan kepada murid-murid. Seterusnya, murid-murid buat soalan bab ini dalam buku aktiviti yang cikgu bekalkan sebelum cuti, ya, murid-murid. Dan seterusnya, murid-murid jawab soalan dalam modul murid-murid. Ya, modul yang telah cikgu edarkan pada murid-murid semua, ya. Ya, ni akhir kata. Selamat belajar, ya, murid-murid. Seperti nasihat cikgu selalu, ya, murid-murid. Jika tidak ada hal, tidak ada urusan, jangan keluar, ya, murid-murid. Murid-murid duduk di rumah, laksanakan tugasan-tugasan yang cikgu-cikgu berikan kepada murid-murid, ya. Dan bila ada masa lapang, murid-murid buat aktiviti-aktiviti berfaedah yang murid-murid minat, ya. Kemudian murid-murid juga boleh membantu ibu, membantu ayah, ya. Banyak perkara yang boleh dilakukan di rumah, ya. Tak semestinya murid-murid perlu keluar. Dan sekian, terima kasih, ya, murid-murid. Cikgu jumpa murid-murid pada minggu hadapan. Bye.